Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah market. So malam ni untuk hari ni, hari ni dah berlaku sesuatu yang menarik di Bitcoin. Sebab apa kita expectkan Bitcoin drop, tapi apa yang berlaku sebenarnya dah berlakukan Bitcoin melakukan kenaikan. So apa tanda ini ya? Ada kata kalau ini yang berlaku, kita expect ada good momentum untuk naik atas, juga strong bullish. So kenapa ni Zul akan terangkan di chat. So guys, sebelum tu let's go kita pergi di coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk hari ni. So guys, sebelum tu please like, please subscribe kepada masih yang baru. So support Zul untuk kata teruskan kata channel Zul ni. Sebab apa? Zul share apa saja. Zul share secara tulus je. Zul tak kata tak simpan-simpan. So apa yang Zul tahu Zul akan share. Kalau ada soalan pertanyaan, anda boleh tolong di bawah komen. So guys, let's go kita review dulu untuk di coin market cap untuk hari ni performance. Pertama kali kita tengok dulu performance untuk hari ini macam mana. So ikutkan pagi tadi kita berada di 2.2. So hari ini naik balik pada 2.32%. Kemudian volume je expected bertambah. Expected ni kalau ikut bertambah kita tengok percentage. Kemudian kalau tengokkan bawah ni, total market meningkat 0.7, volume sikit berkurangan 14% untuk ni. So expected kalau ikutkan pagi tadi dalam 130. So mini ada pengurangan dalam volume, total market meningkat. Mini kita ada berlaku peningkatan, cuma peningkatan tu tak berapa kuat lah. Walaupun candle yang hijau tu kita tak nampak tinggi sangat. Tapi tengok di dominant BTC still lagi 44.8, Ethereum 18.3. Ini mini kita tengok balance kenaikan antara Bitcoin dan juga altcoin. Guys, let's go tengok harga semasa untuk hari ini. Bitcoin berada di 55.2k, lepas kita drop dalam 54. So yang expected yang paling tinggi ni, kita kalau ikutkan di chart dia tu tengok harga paling tinggi untuk hari ni adalah dalam 56k. So tengok peningkatan 1.85. Kemudian di Ethereum still lagi kuartal 3.6. So kalau ikutkan pagi ni 3.6. So malam ni pun 3.6. Good untuk Ethereum. So kita hari Jumaat untuk last untuk hari malam ni kuartal expected last untuk daripada pukul 8 ni sampai 8 pagi besok. Esok kuartal expected dalam 12 jam ni last untuk ada kenaikan ataupun kenaikan ataupun dropping. Tapi hopefully kita ada kenaikan. Dan kita hari Sabtu satu had kita nak tengok price itu hanya buat sideways. Tapi apa itu hanya kuartal yang kita nak sebenarnya. Tapi kalau dalam buran, kalau kuat momentum buran, kita expect price tu boleh melakukan kenaikan. Tapi sekiranya berlaku apa yang kita expect akan berlaku nanti tu akan di chart. So untuk lain coin, kita Cardano drop 2.3%, untuk di Binance drop 5% daripada 440 ke 2. Tapi apa yang Zul nak tengok ni, yang lain anda boleh tengok. Tapi apa yang Zul nak tengok ni, ada satu coin yang melakukan kenaikan dari itu kita tengok Phantom. So Phantom dah pun melakukan kenaikan dasik. Phantom dah naik melakukan untuk hari ni 25% daripada $1. Kalau kita tengokkan Phantom kembali masuk 2 seperti masuk juga goodbye tu dalam $1.1 tu, now dah berada di 2.26. Siapa dah kata buy di kawasan tu, anda buy now adalah 100% keuntungan. 100% aku nak kata 1x lah, 1x anda punya investment di Phantom. So Phantom kalau dah kata terlepas good position tu, cakap di kalau aku tengok di DeFi 5, semua coin yang dalam ni dah pun melakukan kenaikan. So ada lagi beberapa coin yang belum lagi melakukan. Dan juga kalau tengok di sebenarnya ada Harmony. Nanti tu akan pergi sikit Harmony pun ini maknanya dah melakukan kenaikan nasi. Expected Harmony almost 20 sen. Harmony One yes, Harmony One juga ini melakukan kenaikan dasik 21% daripada 20% daripada 17, iaitu naik $17, 17 sen, drop sampai 10 sen, naik balik 21 sen. So Harmony One tu ada kata selesa tu punya coin. Sebab apa tu ada dalam 2000 lebih coin untuk Harmony One. So expected $1. Kalau $1 Harmony good lah. So apa yang berlaku ni, kita akan tengok. Cakap kalau anda buy di good coin, anda pergi di DeFi 5 ni, kita tengok coin mana yang lagi belum naik. Kita tengok Ethereum dah melakukan kenaikan. So Ethereum masih baru, masih belum lagi expected Ethereum akan melakukan kenaikan. So Solana dah pun sampai 4.2. Phantom on the way 4.2. Avalanche dah pun, Terra pun dah sampai. Binance belum lagi, Celo, Harmony One. Tengok Polygon. So Polygon still consider murah ya. Kalau anda nak invest dalam Polygon, still lagi good position untuk anda invest dalam Polygon. Sebab apa Polygon still lagi kata
dalam 1.5, bawah lagi kata expected dalam range $1, good position untuk anda buy lah. Zone pun problematik pun tak ada banyak lagi. Sebab itu zone fokus ke Koti lagi 300, so nak completekan Koti dulu. Kemudian di Phantom tu dah terlepas, memang dah ketinggalan bas, saya rasa tu problematik. Polygon mati kita expected, aku kata boleh lagi melakukan expected $2 ke atas juga. So siapa nak invest dalam mati, nanti maybe dia akan pergi kat Gichat, dia akan tengok adakah di mana good position to buy untuk di mati. So guys, yang pertama ni, let's go, kita pergi first kali kita tengok sebelum kita pergi ke chart, kita tengok dulu Fear and Greed Index. So Fear and Greed Index kita baru ada di 74, kalau yang semalam di Extreme Greed, so ni Greed, so sedikit berkurangan. Kemudian sebelum betul-betul lagi sebenarnya Zul nak berterima kasih dulu. Berterima kasih kepada new membership punya. New membership memang buka hari ni ada baru. So Bahar AKD, thank you untuk jadi Zul punya join membership, so support sebagai membership. So expected nanti tu akan supposedly kalau anda masuk dalam join member ni akan automatic masuk dalam Zul punya Discord. Nanti tu akan check, kalau tak ada nanti anda boleh PM Zul di tepi lah. Nanti tu akan bagi link atau link Discord Zul. So itu yang pertama kali. Kemudian kita akan pergi, let's go guys, kita pergi untuk review untuk ini, iaitu review coin. So pertama kali kita tengok total market. So apa yang dia cakap tadi, kita expected total market dropping, tapi apa yang berlaku, total market naik. So sekiranya anda nampak ini yang berlaku, so kata apa ini yang berlaku, ini bermakna kita ada good momentum untuk bullish. Apa itu bullish? Pertama kali sebelum Zul ada monitor ni, pattern bearish sebenarnya, Zul pattern bearish, tapi expected pattern tu drop sikit saja, kemudian price tu terus melakukan kenaikan balik. So ini apa petanda? Kalau anda nampak dalam keadaan bullish, kemudian pattern bearish di break ke atas makeup, kita 68% untuk break bawah, tinggal aku kata 32% untuk break atas. So 32% dah break atas, meaning kita ada momentum bullish yang kuat, meaning kita akan expected total market akan terus melakukan ke atas. So apa lagi yang penting untuk ni, di total market yang settle untuk hari Jumaat ni, kita kalau ikutkan siapa nampak yang hijau ni, so akan pergi 4 hours, kita bukan pergi daily banyak, kalau daily. So kita dah pun breakout kita punya couple handle punya pattern, iaitu more pattern yang lebih besar untuk confirmation untuk kita naik ke atas. So ni couple handle. So kalau di daily, sekiranya hari ni, hari pukul 8 pagi besok, kita candle hijau ni, kalau kita tengok yang daily punya, daily berjaya break close atas hijau ni, meaning kita ada betul-betul confirmation bahawa price total market itu akan sampai ke mana. Kita expected untuk point of breaking sampai sini, kita boleh sampai dalam 3.5 trilion USD market dalam kripto. Ini bermakna kita akan tengok semua coin akan melakukan kenaikan, semua coin akan melakukan harga lebih tinggi daripada Bitcoin expected boleh sampai 80-100k, Ethereum boleh kita sampai dalam 5-6k, di Cardano expected dalam 7k, Phantom juga lama dalam 4 di Cardano dalam 7 USD dollar, dalam Phantom tu ada target dalam 3.5 USD dollar. So itu sekiranya total market berada 3.5, meaning kita tengok semua harga dalam kripto akan melakukan peningkatan. So very bullish ni. So apa-apa kita tunggu esok ni pukul 8 review soal pagi, kita akan tengok adakah candle hari ni last candle untuk daily, untuk adakah dapat close. Kalau close, kata great confirmation untuk kita naik lagi ke atas. Tapi di 4 hours sebenarnya, 4 hours sebenarnya kita dah pun ada confirmation. So untuk yang lebih kecil 4 hours sebenarnya, ikutkan sini 4 hours candle ini dah pun close ke atas. Tapi kita ada sikit ibarat shooting star ni, so probably apa yang berlaku, price tu boleh jatuh bawah tu cakap. Kita tunggu dulu, kita tunggu di daily. Sekiranya daily close atas ini, barulah kita akan ada betul-betul confirmation tu atas. Sebab ini sikit tengok, sikit drop ni. Sebab apa saya cakap, esok hari Sabtu, so hari Sabtu dan Ahad selalu kita akan buat sideways ataupun pergerakan yang kuartal small saja. So apa yang kita expected boleh berlaku ini, boleh apa yang kita nampak price tu hanya buat consolidation kawasan ni. So consolidation good, maknanya breakout consolidation. So untuk hari Isnin, Jumaat, expected untuk katakan total market naik dengan drastik tu. Itu yang tu nampak di dalam total market. So meaning kita dah nampak petanda bahawa harga coin akan melakukan lagi peningkatan disebabkan increase total market meningkat dalam dunia kripto. So itu yang pertama di total market. So hari kita tengok juga di BTC dominant. Apa yang berlaku di BTC dominant? So BTC dominant macam juga ada seperti dua minor support, yang ini dan yang ini. So dua seperti cakap, adakah kita akan bounce di sini ataupun bounce bawah. So apa yang akan berlaku ini, price tu sampai ni dan bounce ke atas. So apa yang berlaku, total market meningkat, BTC dominant meningkat. Apa yang berlaku di Bitcoin, kita tengok Bitcoin melakukan peningkatan yang drastik. So ikutkan ini,
Sekiranya kita dapat break lagi atas, kita akan cari minor resistance. Minor resistance yang ini, sekiranya BTC dominant berjaya break minor resistance ni, kita akan expected untuk di sekiranya total BTC dominant dapat break yang ni, break kuasa antara 44.6 48% percentage dapat break ini, expected price tu boleh sampai di 1.6 dalam 46, kembali 46%. Ini bermakna kita kalau ada kenaikan Bitcoin, kemudian kita tengok tadi macam cakap, kita expected di total market juga akan melakukan peningkatan. Ini bermakna kita akan tengok harga Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. So minggu depan expected harga Bitcoin probably kita tengok Bitcoin akan breakout kita punya major resistance. Itu yang kita tunggukan banyak di 56.8 ni. So kita tunggu banyak breakout di 56.8. So breakout saja ini kita ada confirmation untuk price itu dah pun breakout major resistance. So major resistance kita expected, ingat, break saja major resistance, kita akan expected price tu akan 1.6 must be hit, iaitu 8 dalam 86k. So given time expected lah mungkin dalam 10 ataupun 11, mungkin kita akan nampak price 1.6. Kemudian kita expected untuk harga tertinggi dalam 180k lah untuk Bitcoin. So apapun, yang pertama kita ada beberapa confirmation. Sebelum ni kita ada dah Bitcoin dah pun break dia punya couple handle. So ini dah break, kita expected Bitcoin akan berada sana, Bitcoin akan berada dalam 80k USD dollar. And then kita tengok untuk hari ni, and another major confirmation yang kita perlu tunggu ialah Bitcoin perlu break kita punya bulk last resistance dalam lingkungan dalam 46 atau dalam lingkungan 56 ke 57k ni. Bitcoin break saja sini, dan sekiranya Bitcoin sedikit retest, anda boleh good position untuk tambah sedikit collection dalam Bitcoin. Kalau nak tambah, kemudian expected Bitcoin akan terus melakukan kenaikan ke 50k. So good data ni dapat di total market, di BTC dominant dan BTC mini. Kita akan tengok BTC akan melakukan kenaikan yang drastik lagi. So expected minggu depan probably kita boleh tengok harga itu at least boleh sampai dalam 60 ataupun all time high dia 65k. Tu yang tu expected boleh berlaku dalam market. So itu yang kita expected more bullish lah. So adakah price itu boleh jatuh? Yes, price boleh lagi jatuh sekiranya boleh berlaku. Tapi macam cakap, kita more bullish kalau ikutkan di 4 hours. Kalau kita tengokkan 4 hours di RSI. So RSI apa yang berlaku sekarang, kita tengok macam mana price itu berada kawasan ni. Good momentum, at least data yang kita dapat ni cukup untuk Bitcoin break dulu major resistance, iaitu dalam 56-57. So apa, pertama lagi tengok RSI berada bawah ni, kemudian stop RSI berada di oversold, meaning kita ada expected untuk ada good momentum seperti mana yang berlaku ini. Kalau zoom sikit, tuan akan nampak ini. Untuk Duna perlu nampak chart agak. Okey, yang ini kat ini. So kita tengok macam mana sebelum ni kita tengok price tu berada di kawasan hampir dengan 70, tapi store outside di oversold, meaning kita ada good pump. Bila good pump tu kita tengok kenaikan yang drastik ke atas daripada 46 ke 52. So sama gak ini boleh berlaku katnya. Price tu buat sedang kita bermain dalam kawasan 70, maybe kita kena drop pin sikit. So store outside dah pun cross yang biru dah pun cross orange, meaning sekiranya RSI, store RSI melakukan kenaikan, meaning kita akan tengok ini juga melakukan kenaikan, meaning kita kat sini kita akan ada good momentum ataupun good momentum untuk Bitcoin, good momentum untuk Bitcoin melakukan kenaikan at least ke 60, kemudian maybe ada retest. So retest tu lah yang kita tunggu untuk anda re-entry dalam market Bitcoin. Siapa yang nak first entry ataupun kata nak tambah lagi Bitcoin ada dalam anda punya portfolio. So tunggu itu, sekiranya berlaku good position untuk kita naik. So kita pergi daily pula, nak tengok daily sikit. So daily probably kita akan tengok untuk RSI bercakap boleh lagi kita maintain kawasan ni, kita hanya perlu tunggu untuk stock RSI ni drop pin bawah. Tapi pun untuk daily ni probably cakap ambil masa dalam mungkin 1 minggu, tapi untuk 4 hours ni kita boleh jangkakan dalam hari ni ataupun expected mungkin ada satu ahad lah. Satu ahad expected untuk hari ni last sebenarnya. Malam ni hopefully malam ni kita stock RSI naik, kemudian stock RSI tu akan breakout ke major resistance. Kemudian hari Sabtu dan Ahad ini, esok dan lusa kita expected untuk Bitcoin tu hanya buat sideways je kawasan ni, buat minor base. Kemudian hari Isnin kita akan expected price tu boleh melakukan kenaikan ke atas. Macam kita ada data di total market, total expected melakukan ke atas, expected untuk di BTC dominant juga meningkat, and expected juga di BTC boleh melakukan kenaikan. So itu yang kata more data yang nampak, tapi juga kita jangan neglect untuk price itu boleh jatuh. Sebab apa? Price
kata boleh jatuh, boleh masuk saja, tapi kita macam cakap untuk apa yang data tu adanya, kita expected price tu more percentage untuk naik atas lebih tinggi berbanding untuk jatuh bawah. So itu yang kita tunggukan. Ini kita akan tengok altcoin akan buat statik ya, atau aku kata statik pergerakan. Orang kata tak berlaku banyak perubahan dalam altcoin. Sebab apa kita expected Ethereum, Bitcoin akan melakukan kenaikan dulu yang drastik. Kemudian bila sampai satu tahap, tu expected sampai mungkin hujung bulan ni, mungkin kita nampak dalam Bitcoin around all time high dia. All time high, kemudian kita tengok di Bitcoin akan buat sideways. Masa sideways tu apa kita tengok, dua expected total market meningkat, BTC dominan menurun. Apa akan berlaku di altcoin? Altcoin akan melakukan peningkatan yang drastik. So kita give time dua expected hujung bulan ni barulah kita akan tengok altcoin pula akan melakukan kenaikan drastik. Kemudian cycle kembali ke Bitcoin balik, Bitcoin akan terus melakukan kenaikan untuk bulan 11 yang akan datang. So itu yang Zul nampakkan dalam market. So hopefully good data yang kita dapat di Bitcoin untuk price tu melakukan kenaikan. So guys, let's go, kita pergi ke first kali Zul nak pergi ke Phantom. So kenapa Phantom melakukan kenaikan sikit? So Phantom dah melakukan kenaikan drastik. So tengok macam mana. So adakah ada lagi kenaikan? So untuk di Phantom, kalau anda nak buy, first kali kita ada high baru ni yang ada breakout 1.9. Sekiranya kita tengok, Phantom drop balik ke dalam kawasan ni macam cakap tadi, kita akan tengok total market meningkat, BTC dominan meningkat, meaning harga Bitcoin akan melakukan peningkatan. Ini bermakna apa yang akan berlaku di altcoin akan melakukan pengurangan. Pengurangan tu bukanlah pengurangan drastik, pengurangan yang slow. So apa yang berlaku di Phantom, Phantom boleh retest balik 1.9. So 1.9 adalah good point untuk anda entry dalam Phantom. Tapi cakap jangan all in. At least kalau anda nak tambah sikit dia macam Zul ada 150 coin. So kalau Zul nak genapkan jadi 200, so kuasai ni adalah kuasai yang Zul akan ambil. Zul akan ambil opportunity untuk grab sedikit Phantom untuk collect, at least dapatkan daripada 150 tambah lagi 50 coin untuk completekan 200 coin tu. So Phantom tu target 1k, so tak sampai lah sebab price dah naik drastik. So ini tu dah ketinggalan bus. So tapi at least tu ada juga 150 coin dalam Phantom. So lain coin, so first kali Phantom ke mana? So menyekap Phantom sebelum ni kita ada break, kita ada major resistance, major support. So break saja major resistance, kita akan fikir 1.6 must be hit. So price 1.6 dah sentuh dalam 1.8. So now Phantom expected harga paling tinggi dia boleh sampai untuk bulan kali ni kita expected di kawasan 42, iaitu dalam 3.5 USD dollar. So apa cakap, bila sampai saja di atas ni, apa yang Zul akan buat? Zul akan bawa keluar modal 100% modal, kemudian Zul akan bawa keluar juga at least kata minimum 50% modal. Kemudian yang lagi 5% mungkin Zul akan tinggal dulu, kita tengok macam mana Bitcoin. Kalau masih awal lagi, mungkin bulan 11 mungkin kita biar dulu. Tapi sampai expected bulan 12, Zul akan bawa keluar at least another kata at least 80% daripada profit. Kemudian Zul akan tunggu retestment balik, and then Zul akan buy balik untuk Phantom. Dan masa tu kita boleh balik macam tu, Zul boleh balik untuk collect balik, letak target untuk dapatkan 1k coin untuk di Phantom. Sekarang ni Zul dah terlambat. So apa Zul ada? Apa yang Zul ada tu Zul ada layan saja. At least Zul ada juga untuk kata dapat profit. So untuk Phantom ni, kalau Zul tengok Zul punya portfolio, Phantom sekarang ada expected kata dalam top 3 ataupun top 5. So ada top 5 Zul punya penyumbang dalam profit. So kalau ikutkan sini, so first yang penyumbang pertama adalah Cardano, dia punya profit Harmony One, Ethereum, Dogecoin dan Phantom. Okay, Phantom sekarang kalau penyumbang almost Zul punya untung bersih dalam adalah $100. So sebab Zul ada masuk $150 je untuk tu. Di Cardano banyaklah. So Harmony One juga melaku. So Harmony One nombor 2 yang melakukan kata penyumbang profit dalam banyak Zul untuk di Zul punya portfolio. So let's go, kita pergi ke Harmony One. So Phantom dah, so let's go kita pergi Harmony One. Kenapa Harmony One melakukan kenaikan? So macam je cakap sebelum ni, Harmony One dah pun breakout dia punya major resistance. Kemudian apa yang berlaku? Kita ada fight China, Bitcoin jatuh, altcoin semua jatuh. So cakap inilah good position untuk buy. Sebab apa? Kita ada satu trend line. So whatever anda buy dalam kawasan ni, so macam tu ada juga bagi dia tu satu lagi position buy di kawasan ni. Breakout saja, retest, good buy. Now price tu melakukan kenaikan. So untuk Harmony One, kalau anda nak buy juga di Harmony One,
kita perlu tunggu dulu dia breakout all time high yang baru ni 0.22, kena breakout saja sini dan kita ada sedikit retestment untuk kawasan ni, retest to good position untuk anda entry. Tapi cakap bukanlah all in, at least kalau ada nak ada position tu, at least boleh lah berlaku kata buy kawasan ni. So harmony one we expect 1.6, so dah pun breakout major resistance, so price must be hit lah 1.6 dalam 30 sen dolar. Kemudian kata harga paling tinggi, and expected bila harga sampai je kawasan tu, so expected dia akan bawa keluar modal dan juga ambil profit. So dalam masa 4.2 dalam 78 sen untuk di Harmony One. So itu yang dia akan buat dalam Harmony One. So another coin tadi yang cakap lah di Matic. So Matic belum lagi melakukan kenaikan. Kalau ikutkan DeFi 5 tu, Matic belum lagi melakukan kenaikan. So Matic di manakah position dengan Matic? So ikutkan Matic belum lagi break major resistance. Sebelum juga sama juga, sebelum ni kita tengok di macam contoh di Phantom tu ni, Phantom dah break major resistance. Kita tengok di Polkadot belum lagi major resistance. Nanti tu akan pergi sikit Polkadot. So di Matic, so anda ikutkan sekarang ni, kalau anda nak kata dollar cost average macam tu dah habis kat sini. So again kalau anda nak dapatkan Matic ni, consider good dekat buy. Sebab apa, kita dah break major resistance. Tapi kalau anda nak betul-betul expected price tu akan running up, so anda perlu tunggu, anda buat satu garisan ni daripada higher high ni, kemudian higher low ni, anda buat satu garisan, and then sekiranya Matic berjaya breakout yang ni, and bila breakout saja ni, kita expected Matic akan buat kenaikan yang drastik untuk kita punya break saja major resistance. So cakap sekarang masih lagi dalam 1.3 dolar, so consider murah juga bagi Zul. Coin yang kata dalam lingkungan bawah 2 dolar ataupun bawah 1.5 dolar, consider good untuk Zul untuk dapatkan target. So untuk Matic punya, kalau Zul nak dapatkan target dalam lagi 900 coin, kalau ikutkan di Zul punya portfolio, Zul punya Matic Zul ada 120. So kalau nak dekatkan lagi 1000 dalam 880, Zul expect dalam 5,000 ringgit Malaysia lah, dalam 1.9 USD dollar, 1.3 USD dollar untuk completekan 1K. Tapi pun lihat dulu Zul akan buy. Sebab apa? Zul akan buy sedikit je. Sebab apa? Zul dah ketinggalan. Sepatutnya macam cakap, nak good position buy adalah whatever price dalam good position di last support. So Zul dah ketinggalan, so Zul akan leverage lah. Zul akan dollar cost average, break ni Zul akan buy sikit, and then break lagi, ada lagi nampak pattern bullish, Zul akan buy sikit. At least Zul ada juga position dalam Matic, and tambah juga slow buy slow lah. Sama juga di Phantom, Zul akan tambah time by time je. So let's go pergi ada Polkadot. Zul nak tengok Polkadot. Lepas Polkadot ni Zul akan pergi ada 3 request daripada aku ada subscriber Zul, nanti Zul akan pergi kan. So Polkadot gimanakah price? So Polkadot sekarang jika bukanlah good position buy, so kat trendline ni good position sebelum tu, dan Zul ada gak bagi hill itu kat kawasan ni, break saja ni. So ini yang kita nampak seperti mana di Matic, Polkadot dah breakout ni. So breakout ini, so expected Polkadot akan melakukan kenaikan yang drastik. So untuk Polkadot, untuk more lebih confirmation, kita perlu tunggu major resistance. Tapi consider kalau kat sini maknanya dah kata betul-betul di bawah resistance, bukanlah good position buy. Tapi kalau ikutkan ni, kita boleh pakai leverage macam itulah yang tu tunjukkan tu. Yang siapa tanya tu di 31 tu dah kata good buy, tapi good buy itulah expected good buy di leverage, bukan good buy untuk di spot. Kalau leverage kita buy sini, kita akan buat kata stop loss kat sini je. So kalau untuk di yang ini, kalau nak buy boleh juga buy, cuma buy kata at least 10%. Kalau buy untuk tambah saja, bukan buy untuk all in. So Polkadot bercakap di DeFi 5 ni, antara yang belum naik kata Polygon, Matic, kemudian tengok di Binance belum lagi, kemudian tengok di Ethereum pun consider belum lagi naik. Sebab apa? Let's go kita pergi ke Ethereum sikit. Di Ethereum. So Ethereum mana? Ethereum ikutkan dah itu dah break major resistance, kemudian drop boleh bawah. So macam dekat itu good position untuk buy tu, kemudian kita dah ada bull flag. So bull flag itu expected untuk naik ke atas. So consider maknanya Ethereum sama juga. Ethereum kita ada satu pattern bearish. So macam cakap, sekiranya expected jatuh bawah, tapi expected di Ethereum sekiranya dapat breakout ni, kita akan sama juga berlaku di total market. Breakout ni expected dia akan breakout major resistance, kemudian breakout juga kita punya trend line ni, iaitu trend line untuk couple handle. So meaning kita akan ada untuk Ethereum given time. So expected bila Ethereum saja break saja sini, kita expected Ethereum akan melakukan kenaikan yang drastik. Tu break saja ni 1.6 di 6K, dan expected untuk end of the year kalau Bitcoin boleh sampai 180, kita expected di
Ethereum boleh sampai dalam 13k USD dollar untuk Ethereum. So siapa yang ada order Ethereum, bersabar saja. Sebab apa? Ethereum kita akan nampak juga kenaikan. Sebab ni kita akan fokus kepada Bitcoin. So Bitcoin perlu melakukan kenaikan dasar dulu. Bila Bitcoin melakukan kenaikan, jangan risau, altcoin akan follow ke belakang. So altcoin kita akan sampai. So now kita beri ruang pada Bitcoin. Perlu Bitcoin melakukan kenaikan biar harga tertinggi dulu, and then barulah kita nanti kita tengok altcoin pula akan menyusul ke belakang. Okay, let's go, kita pergi ke first request. Pertama kali Veracity. So Veracity ni dulu ada dah buat review tu, tapi apa orang kata tak masalah, anda boleh request banyak kali. Sebab apa? Orang lain pun nak tengok juga. So mungkin dulu orang lain, sekarang ni Veracity, Veracity, lupa dia punya kod, VRAUSD. So di KuCoin, kalau diikutkan di KuCoin, dia ada chart dia. Okay, dia ada chart dah. So VRA ni macam mana? So VRA yang good. Belum ni kita dah pun breakout major resistance, sama seperti Harmony One di Ethereum. Apa yang berlaku, kita berlaku fight. So drop balik now price, so naik balik ke atas. So untuk di Veracity dah pun kembali breakout. So breakout saja ni kita seperti 1.6 kita boleh sampai ke dalam 0.8 sen USD dollar untuk Veracity. So kalau siapa nak buy kat ni, ikutkan Veracity ni, kalau anda nak long term kalau ikutkan pergerakan chart dia memang cantik. So di 8, ikutkan ni nak kata 0.4 sen. Kalau 0.4 sen, kalau nak dapatkan 1000 coin, dah seperti hanya buat keluar $40 je. $40 dah harap dalam 4.2, baru dalam 100. So expected mungkin Zul akan buy juga. Thank you. Itu dulu pun nak beli Veracity tu. Mungkin Veracity juga Zul akan tambah jugalah dalam Zul punya portfolio untuk dapatkan, at least Zul nak dapatkan 1000 coin. Sebab apa? Kalau 1000 coin, harga yang murah ni, and expected kalau price itu boleh melakukan kenaikan atas ni, adalah good. Kalau ikutkan 4.2 dalam 20 sen, tu orang kata memang good position lah untuk buy. So thank you. Nanti Zul akan masukkan juga Zul punya di portfolio. Zul akan masuk juga Zul punya di Veracity. So price itu memang Zul nak ingat masuk tu, Zul nak buy tu sebab apa yang request. So untuk Veracity ni consider good hanya untuk ada buy. Sebab apa? Untuk long term. So kalau siapa tahu dia punya fundamental, itu tu buat dah fundamental agak bagus. So dengan harga yang murah itu, kata 4 sen. So yang lain kalau kita hold untuk 1000 coin pun tak masalah, given time price tu naik ke atas. So 1000 coin kalau ikutkan sini 4 sen, and expected kalau sampai 42, kita cakap kata secara teknikal, kalau sampai kita seperti 1000 0.2. Tengok 0.2 darab dengan 1000, kita seperti time tu dah ada $200. Tolak dengan $40 tadi yang kita bajet tu, kita dah untung dalam $160. Darab dengan 4.2, seperti dalam $672. So kita hanya bawa keluar modal tadi dalam 150, nak untung 670. Tu kalau anda nak buy banyak lagi, tak tahu nak buy. Bagi Zul tu nak buy untuk long term aja. So Zul akan buy dulu mungkin RM1000, and then kemudian at least Zul dapat target, and kita akan hold lah lama. Tu cakap Zul hold bukan untuk setahun dua, Zul akan hold expected untuk more than 5 years. So apa yang berlaku ni, expected kalau naik melatas, mencakap Zul akan bawa keluar modal, dah ambil profit, kemudian Zul tunggu balik retestment, dan retestment kali kedua tu mungkin Zul akan buy lebih banyak lah. Mungkin Zul akan buy untuk 10k coin untuk holding another 5 year untuk ke atas. Sebab apa? Kita dah end of season, kita end of the 4 year cycle. So good time untuk take profit. Kemudian kita akan buat balik new portfolio untuk Veracity. Kita akan masa tu expected boleh Zul akan grab juga untuk buy 10,000 coin untuk Veracity untuk kata more long term. So untuk sekarang kalau nak at least nak ambil opportunity untuk buy, dia cakap RM200 expected Zul tak masalah. Kalau 200, kalau dia drop pun Zul akan hold saja. Kalau naik expected Zul akan dapat keuntungan. So di ini Zul akan tambah juga. Zul akan tambah juga dalam Zul punya Veracity. Nanti Zul akan update kan. Kalau Zul dah buy nanti Veracity, Zul akan update. So Zul nak tulis kat sini dulu. Zul ada slot kosong, Zul akan Veracity VRA. Nanti Zul akan masukkan, Zul akan target nak dapat 1000 coin. Nanti Zul akan buy, Zul akan update kan. So di Veracity, so itu yang Zul expect akan berlaku. So thank you. Yang peringatkan Zul, memang itu Zul teringat, lupa nak beli Veracity ni. So harga 4 sen still lagi version. So consider dia punya good lah. So siapa nak follow, on your video juga, Zul buy hanya 1k coin untuk at least take juga profit sedikit daripada tak dapat langsung profit. Kalau price itu drop kat bawah, bagi Zul tak masalah. Zul akan layan saja, Zul akan simpan saja coin tu untuk dia at least kalau ikutkan pergerakan chart ni memang good position untuk dia naik ke atas.
Itu untuk Veracity. So let's go kita pergi second coin. Kita ada yang pertama di Mars Network ni. Lu tak pernah dengar Mars Network ni, tapi maksudnya dalam kripto ni ada 12,000. So tu pun tak ingat semua, tu tak pernah dengar. So Mars Network. So pertama kali Zul nak tengok dia ada kat mana. So kita akan tengok di Binance. So di Binance ada. So itu senang, kita nak buat chart. So kalau Mars, kita tengok apa dia punya kod MASK USD. So AD kita kena Binance. So diorang nak ambil di Binance. So Binance tengok chart. Okey, sekarang ni kita tahu kalau ikutkan sini, sebelum ni kita bet, pergerakan bet dah naik atas. So consider permulaan yang cantik. Good data kita boleh dapat. Kita cari swing low, swing high, swing low, swing high. Now kita dapat dia punya last support. So whatever, kalau anda invest dalam emas ni, whatever price dalam kawasan box orange yang draw ni, last support ni consider good position untuk buy untuk long term. Ini kalau anda target, contoh kalau anda target nak ada 1000 coin, kat kawasan ni good position untuk anda all in untuk dapatkan 1000 coin. So tak perlu pening-pening dah lah. So itu untuk di ni. Kemudian kita tengok di major resistance. So kita perlu juga major resistance, last high, last low. So last high, last low, kita akan dapat swing high to swing low. Kita dapat ini kita punya major resistance. Meaning untuk di emas, sekiranya price tu berjaya break major resistance ni, meaning kita akan tengok price 1.6 must be hit ialah kawasan $29, dan orang kata kalau price ni naik lagi dengan drastik, kita expected boleh sampai $64. So itu yang tu nampakkan di emas sebenarnya. Untuk chart ni, so chart ni dah pun kita breakout sikit. Kalau ikutkan sini kita ada satu trend line kita boleh draw ni. Yang ini, so yang ini, so ini kalau ikutkan cara untuk leverage, untuk trend line untuk leverage sebenarnya. Sebab apa kita mengabaikan higher high ni. So ikutkan ini, so breakout yang ni, so dah pun breakout retest, so consider good position untuk buy. Kemudian stop loss bawah ni lah. Tapi aku cakap kalau nak long term pun tak masalah, sebab apa price tu masih lagi berhampiran dengan kawasan support. So still lagi good position untuk di atas. Kita buy di low, expected jual di atas. So anda buy di low tu lah good lah position untuk naik. Sebab apa kita ada all time high di kawasan $20 untuk emas. So kemudian kalau nak ambil kata good trend line, kita ambil yang ni, kemudian yang ni. So ini adalah antara juga kata boleh tunggu sekiranya price tu breakout yang ini, dan kita expected price tu akan melakukan kenaikan atas dengan drastik. Itu dia emas. So let's coin, kita pergi di Centos macam ada juga ini di Contentos. Tu tak tahu coin apa, 2 sen. So tu tak tahu dia punya fundamental. So kalau ikutkan sini kita tengok di market kat mana dia nak urusan jual beli ni. Jual beli kita tengok berada di di Binance pun ada, tak salah. Macam tu senang tu nak ambil dia punya chart. Tu lupa dia punya ni Centos. Centos Contentos. Jom tengok balik. Dia nak tengok dia punya pair dia apa tadi. So ada screenshot tadi. Okey, Contentos. Okey, yang ni COS. So COS USDT. Kita ada Binance. So yang ni kita ambil yang ni, kita review. So pertama kali dia akan tengok daripada technical je. So cara fundamental anda tengok sini. So sebab apa tu tak, coin ni pun first time tengok. Tu untuk tengok pergerakan chart ni sama macam aku kata di Veracity tu. Secara teknikal tengok pergerakan tu sihatlah dalam market. Meaning expected kali ni kan, kalau ikutkan kalau tu tarik ni expected price tu betul-betul berada di kawasan last support. So kalau tak percaya kita akan buat tarik Fibonacci, swing low to swing high. Dan kita akan tengok di daily sikit, kita nak tengok ada low lagi. Alright, okay, yang ni mana salah ni. Meaning kita tak boleh ambil ni. Meaning kita kena ambil yang ni maknanya. Kita ambil yang ni sebab apa, inilah yang kata paling tinggi harga dia. Ada yang paling tinggi, sebelum tu lower low, higher high, dan kita akan dapat real last support punya kawasan ini. So ini meaning bermakna kita tengok chart ini price dia berada di bawah last support. So siapa yang dah lama tu macam cakap, whatever price berada di last support, meaning price coin ini ada masalah secara fundamental. So untuk sekarang bukanlah good position untuk anda entry. Macam cakap, kalau anda nak save anda punya duit, anda perlu tunggu price itu
masuk balik kawasan ni dan breakout ni. So breakout ni retest consider good position balik untuk buy. Untuk sekarang ni diorang anda buy je untuk buy untuk tu. Kalau anda hold, anda dah buy, anda hold saja untuk di Sentos ni. Sebab apa kalau anda buy tu seperti anda duit investment ni, kita perlu invest duit yang kita tak kacau di harian. So good long term untuk secara fundamental memang tak bagus, tapi untuk anda tengok macam mana dia nak kembali okey balik, price itu perlu breakout support ni. Kata last support juga, last support and then break saja ini, kita seperti price tu akan baru melakukan kenaikan ke atas. Kemudian kita akan cari major resistance. Tu major resistance biasa dekat aja, tu major resistance. So kata pergerakan ni, ini yang kata major resistance. So kenapa tu price itu di bawah tapi atas ni bernama support. So cakap kita ada last support. So cakap last support itu ini, so, kalau ikutkan ini punya, kita ada ikut bawah ni, kita dah tak ada lantai. Tak ada lantai, meaning price tu boleh jatuh mana-mana saja. Tapi untuk kali ni, tengok possibility ini aku kata last jatuh lah. Sebab apa, kita ada consolidation lama. So kalau anda nak buy Sentos, kalau anda yakin dengan yang fundamental, anda boleh invest kat kawasan ni. So ini kawasan buy. So anda boleh entry kawasan ini and then anda hold long term. Long term tu tak tahu bila nak recovery. Cakap bila price tu break saja box orange ni, barulah kita akan expect price tu akan ada momentum untuk kenaikan. Selagi mana price tu berada bawah ni, meaning kita akan berada bawah ni lama lah. Seperti kalau ikutkan sini pun, daripada bulan 2019 sampai 2020, umur 2 tahun dah kita berada bawah ni. Cakap whatever macam cakap, kalau tu tengok, kalau coin tu berada di bawah last support, memang tu akan tak akan invest. Sebab apa, kita tak tahu bila boleh ROI, return of investment kita. So seperti untuk ni lambat lah. Tu kalau price tu dah berada di atas support, meaning kita akan tengok price tu akan melakukan kenaikan dengan cepat. So itu yang tu carikan di coin. Sebab cakap bila price tu berada di bawah support, memang tu seperti tu tak akan buy lah. Tu tak akan buy untuk long term, kecuali kalau anda faham dia punya fundamental. Contoh di apa yang berlaku di Ethereum. So kalau tu tunjuk Ethereum nya, Ethereum pula. So, kalau tunjuk SRP. So SRP kita akan pergi daily. So tengok SRP punya price tu berada di bawah support. So price kembali balik kawasan ni. So ini kena petanda untuk SRP kembali pulih. So macam SRP tu yakin dengan fundamental, dia punya projek memang cantik. Cuma SRP ni kita tahu apa masalah dia adalah masalah SEC mahkamah tu. So seperti itu je yang kata menjadi beban untuk SRP untuk melakukan kenaikan. Lain-lain fundamental memang tak ada masalah. So guys, rasa itu saja untuk malam ini. So sorry lambat sikit, apa tu balik kerja lambat ni. So untuk esok hari Sabtu dan Ahad, tak ada live. Sebab apa, esok satu Ahad tu kerja esok. So mini tu akan buat aku kata review macam biasa di waktu pagi dan waktu malam. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. So sekiranya ada lagi seorang pertanyaan, boleh seorang komen. So guys, jangan lupa like. Dan siapa masih baru, jangan lupa juga subscribe. Dan sekiranya anda nak support lagi channel tu ni, boleh klik button join untuk join punya membership. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.